وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita pada malam ini berkesempatan diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jal untuk kita menyambung balik bacaan berkaitan dengan kisah atau cerita-cerita yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat daripada hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengajarannya untuk kita. Peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat ada i'tibar, ada panduan hukum yang boleh kita ambil dan jadikan panduan. Manusia memang suka pada cerita, suka mendengar cerita, suka membawa cerita, suka mendengar, membawa, suka memberikan ulasan kepada cerita yang didengari. Al-Quran meraihkan tabiat manusia. Al-Quran dia memenuhi cita rasa kita. Manusia ni dia suka dengar cerita, dia suka ambil manfaat daripada cerita dia dengar. Sebab itu kita tengok di dalam Al-Quran boleh dikatakan, kalau kita faham makna Quran tu, kalau kita tengok terjemahan tafsir dia, 1/3 kandungan Al-Quran, isi kandungan Quran tu adalah berhubung dengan cerita. Ada cerita Nabi Musa, yang paling banyak sekali cerita Nabi Musa lah. Cerita yang paling banyak cerita Nabi Musa, cerita Zulqarnain, cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Ukhdud, cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, cerita Luqman. Banyak di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang cerita. Tetapi kita memilih cerita-cerita yang kita petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini satu lagi cerita yang boleh kita jadikan pedoman dan panduan dalam masa yang ringkas ini, daripada Jabir bin Abdullah. Hadis ini, cerita ini, kisah ini direkodkan atau diriwayatkan, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau tuan-tuan tanya saya, di mana kita ambil cerita ni Ustaz? Kita dengar cerita ini atau cerita ini kita petik daripada mana? Ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Itu sumber cerita kita. Sahabat yang cerita ni nama dia Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah. Jabir ni pun sahabat besar Nabi juga. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah redha dan dia dan ayahnya, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 rakib. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar kami
bersama lebih kurang 300 penunggang kuda. Satu grup, satu kumpulan yang ada satu misi untuk peperangan dan sebagainya. Di dalam kumpulan itu ada 300 orang penunggang kuda. Berapa pasukan? Satu pasukan berapa orang yang ada dalam tu? 300 orang. Yang mana mereka ini rakib, penunggang kuda. Amiruna Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ketua kami, pemimpin kami. Dalam mana-mana kumpulan mesti ada ketua. Di dalam mana-mana rombongan perjalanan mesti dilantik seorang ketua. Ketua tu kita panggil amir. Sebab itu Nabi kata, idza kharaja salathatun fis safar falyu'ammiru ahaduhum. Dalam hadis Nabi sebut. Nabi kata, idza kharaja salathatun, apabila keluar bermusafir 3 orang. Musafir ni tak kira lah pergi mana-mana, 3 orang. Falyu'ammiru ahaduhum, hendaklah kamu melantik seorang daripada mereka itu menjadi ketua. Maksudnya soal ketua ni, soal kepimpinan ni satu benda yang besar. Sebab itu bila sahabat dilantik menjadi ketua, orang yang ikut rombongan tu semua mesti dengar, mesti taat. Itu aturan dalam kepimpinan. Sebab itu kalau kita tengok, Islam mendidik kita untuk patuh dan taat kepada ketua ni melalui salat berjamaah. Kita tak boleh mendahului imam, dan kita tak boleh meninggalkan imam tanpa sebab. Innama ju'ila imam liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam untuk kamu ikut, untuk diikuti. Dan apabila imam itu mengangkat takbir, barulah kamu bertakbir. Sebab itu salah satu daripada perbuatan yang diharamkan di dalam salat, bahkan boleh membatalkan salat, adalah mendahului imam. Sebab itu ada hadis Nabi kata, sesiapa yang mendahului imam, Allah Azza wa Jal akan menukar kepalanya menjadi kepala himar, kaldai. Ada cerita tentang kes tu, nampak? Tapi ini soal kepatuhan kepada ketua yang dilantik. Bila ada ketua, kita kena dengar dan kita kena patuh. Ketua yang dilantik, yang dipilih oleh Nabi menjadi ketua rombongan kepada pasukan ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini sahabat Nabi yang sangat hebat. Tuan-tuan bisa dengar kan? Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang daripada panglima perang yang sangat tangkas, dan dia sangat amanah. Sehingga Nabi kata, setiap rasul itu ada orang yang paling amanah di dalam umat dia. Setiap kaum, setiap umat itu ada orang yang paling amanah, amin, orang yang paling dipercaya, orang yang paling tinggi integriti dalam bahasa kita sekarang ni, orang yang paling strict. Siapa dia orang yang paling amanah umat Muhammad? Siapakah manusia yang paling amanah, yang Nabi kata orang yang paling amanah umat ini? Abu Ubaidah Al-Jarrah, amin hadhil ummah. Dialah orang yang paling amanah di dalam umat aku. Dilantik oleh Umar menjadi gubernur. Zuhud. Gubernur ni kira kita boleh andaikan macam menteri besar dalam satu kawasan lah. Gubernur besar kan? Dia ada gubernur Syam,
Gubernur Bahrain, Gubernur Yaman, kan masa tu. Gubernur. Umar pergi, Umar sayang Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah ni dia meninggal di Jordan. Pasal apa dia meninggal, tuan-tuan? Dia meninggal sebab apa? Dia meninggal kerana wabak penyakit. Tapi bukan COVID lah. Dia meninggal kerana wabak penyakit yang berjangkit. Abu Ubaidah meninggal di Jordan. Kubur dia ada di Jordan. Kubur dia ada di Jordan. Dia meninggal kerana ta'un. Dia meninggal kerana ta'un. Walaupun dia ni orang yang banyak menyertai peperangan, tetapi Allah tak pilih untuk dia syahid di medan perang, tetapi dia syahid kerana penyakit di perut. Nabi kata siapa yang mati kerana ta'un, siapa yang mati kerana penyakit di perut, mereka ini mendapat pahala orang mati syahid. Okey. Umar pergi rumah dia. Umar pergi rumah dia. Masa dia jadi gubernur tu, Umar pergi rumah dia. Tak ada apa. Umar masuk rumah gubernur, tak ada apa. Kosong. Rumah gubernur masa tu. Rumah Abu Ubaidah. Umar sebut dia, Umar kata satu perkataan lah. Kita cerita sikit lah kan. Umar kata, dunia telah mengubah kita. Dunia telah mengubah kami. Maksudnya apa? Kita dengan dunia ni tewas. Kita kejar dunia, kita cari dunia. Siapa pun dia akan tenggelam dengan kemewahan dan harta dunia. Manusia bertarung untuk dunia. Manusia berfikir siang, malam, pagi, petang bagaimana dia nak menambah kesenangan dan kekayaan dunia. Orang yang diuji dengan dunia ni, Quran kata innama amwalukum wa auladukum, dunia ini fitnah. Tetapi kata Umar kata pada Abu Ubaidah, Umar kata dunia telah mengubah kami. Kami telah tewas dengan dunia, tetapi dunia ini tidak mampu untuk mengubah engkau. Abu Ubaidah tak tewas dengan dunia. Dunia tunduk pada Abu Ubaidah. Dia tak turut dunia, dunia yang ikut dia. Artinya apa? Artinya apa, tuan-tuan? Nafsu dunia berjaya dikekang, diikat oleh Abu Ubaidah. Ini yang kita nak ikut. Siapa pun, tuan-tuan, siapa pun, tak kira apa jua latar belakang kedudukan dia, mungkin dari sudut pandangan kita dia bagus, tapi bila bertembung dengan dunia, Nabi kata apa? Khadiratun halwatun. Dia satu benda yang manis, satu benda yang hijau, satu benda yang orang seronok, satu benda yang orang syok. Dunia. Bukan kata siapa, hatta saya sendiri, bila ditawarkan dengan kegerlapan dunia, kita mungkin tewas. Tapi Umar kata, Abu Ubaidah, dunia tunduk pada dia. Dunia tak berjaya untuk ubah dia. Itu Abu Ubaidah. Okey, tuan-tuan. Narsudu 'ira Quraisy fa aqamna. Kami dihantar ni untuk mengintai unta milik orang Quraisy. Dia dalam, pada zaman Rasulullah, dia ada dua situasi. Satu, pasukan untuk pergi perang. Satu grup untuk pergi serang, perang. Satu lagi pasukan untuk melakukan, dia panggil bukan perang, dia panggil macam pra-perang lah, sebelum perang. Dia panggil sariyah. Sariyah ni maksudnya pergi riki dulu, pergi tengok dulu, pergi siasat dulu. Dia tak ramai lah, tak ramai pun 300 orang juga lah. Dan kadang-kadang sariyah ni dia bertembung, dia jadi perang juga. Itu pada zaman Rasulullah lah. Okey, dia kata fa aqamna bis-sahil nisfa asy-syahr fa asabana ju' syadidun. Kami telah berkemah. Mereka dihantar oleh Nabi ni, mereka telah berkemah, buat camp sementara
pasang kemah apa semua lah, nak buat misi ni. Tuan-tuan tahu lama mana? Dia kata nisfas syahr, lebih kurang setengah bulan. Jadi kami keluar daripada Madinah tu, Nabi hantar kami pergi siasat apa semua tu, lebih kurang setengah bulan kami duduk di situ, di tepi pantai. Nak buat misi ni. Lepas tu tentera bila dia masuk bukan sat, lama kan dia masuk, lepas tu dia keluar balik. Tak tahu lama mana lah. Masalahnya dulu bukan lagu sekarang. Dulu pasukan tentera dia tak boleh bawa bekalan banyak, dan dia tak tahu lama mana dia nak duduk dan lama mana nak bawa. So mungkin bawa tak banyak, mungkin tak tahu kata nak lanjut dan sebagainya. So bekalan putus. Dan tak ada lah sekarang ni macam kita ni ada unit logistik kan. Saya pun tengok tentera membantu pihak kesihatan kan, buat apa, hospital Medan dia panggil. Tuan-tuan tengok tak hospital Medan, di bawah tentera Malaysia dia pergi buat ni hospital, buat kemah hospital, siap dengan katil dengan apa semua lah. Logistik kelengkapan yang sangat hebat. Dulu mana ada unit logistik, unit stok bekalan apa semua, boleh halu mai hantar 3 terak ke 4 terak, tak ada. Hubungan nak balik nak sampai tu, nak mai dia tu, nak pi balik habang, nak angkut makanan mai, tak ada masa tu. Jadi mereka kata bila bekalan dah habis, makanan semua dah habis, fa asabanal ju' syadidun, kami telah ditimpa dengan apa, kelaparan dan apa ni, putus bekalan yang sangat dahsyat. Tu yang kata para sahabah tu, nak membawa agama, nak menyebarkan agama, nak menanggung bebanan agama pada peringkat awal, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Kita mungkin mati kerana terlebih makan. Sahabat dulu pergi perang putus kaki, putus tangan. Pergi perang putus kaki, putus tangan. Kita tak pergi perang tapi putus kaki kerana kecil manis kan. Perjuangan kat tu kan. Itu kelebihan kita lah. Dia kata hatta akalna al-khabat, sehingga oleh kerana dah tak ada apa nak makan, dah lapar, bekalan apa semua putus, dan bukan boleh duk keluar tak ketawa hala, sebab mereka ni dalam misi peperangan, dalam misi ketenteraan. Maka kata Jabir bin Abdullah, kami pun makan hatta akalna al-khabat, kami pun makanlah daun-daun kering, pokok-pokok kayu yang duk ada tu semua kami makan. Tu dia, ambil tak ada apa, rumput-rumput kering, daun-daun kering apa semua ni ambil makan. Untuk apa? Survive, untuk nak hidup ya, bukan kira nak boleh sedap ke, nak kenyang ke, untuk nak boleh bertahan sehari demi sehari. Ini yang Allah Ta'ala kata apa tu? Yang Allah Ta'ala kata diuji orang-orang yang beriman itu. Okey tuan-tuan, kita sambung. Fasummiya dhalikal jayshal khabat, sehingga kami mendapat gelaran tentera daun kering. Gelaran apa? Pasukan mereka ni tentera daun kering. Kenapa dinamakan tentera daun kering atau tentera dedaunan? Kerana kami makan daun. Itu dia tuan-tuan. Ini yang kata pengorbanan sahabat. Okey. Fa'alqa lana al-bahr. Tapi Allah Ta'ala kata kalau kamu ikhlas, kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dalam keadaan tak ada bekalan, dalam keadaan putus bekalan, dalam keadaan tak ada makanan, terpaksa makan daun-daun kering semata-mata untuk survive, untuk hidup. Ini keadaan yang sangat kritikal. Kata Jabir bin Abdullah, fa'alqa lana al-bahru dabbah. Depa tadi pasang kemah kat mana? Tepi laut. Tepi laut dekat pantai. Kata Jabir bin Abdullah, fa'alqa lana al-bahru dabbah. Laut telah mencampakkan. Bahasa dia alqa. Alqa ni lontar, lempar.
Campak, kan? Laut, al-bahru, laut telah mencampakkan. Mencampakkan apa? Seekor binatang, dabah. Seekor binatang daripada laut tu. Tuan-tuan jangan imagine dia berlompat lagu tu. Bahasa Melayu yang cantiknya nak terjemah dia, terdampar. Dalam tak ada lapak tu, depa kata takkan tak ada lintah kambing ke lembu. Tepi pantai nak lintah kambing lembu macam mana? Ayam-ayam apa mana ada masa tu. Dia tahu dalam keadaan tak ada makan tu, terdampar satu binatang, yuqalu laha al-ambar. Al-ambar, yang mana dipanggil binatang tu al-ambar. Di kalangan para ulama, mereka bincang apa dia tu al-ambar. Sebahagian ulama kata al-ambar, daun yang duduk dalam laut tu yang dimakan oleh ikan besar. Jadi ikan tu nama dia ambar. Saya tak payah duk bahas panjang, kerak, straight to the point. Ikan paus. Ikan paus. Whale, betul whale. Bukan dolphin ni, bukan shark, whale besar. Nun, atau dalam sebahagian riwayat dia kata hut, ikan paus. Kan kita baca hadis hatal hitan fil ma, ikan tu besar. Tuan-tuan, besar dia mana? Besar mana? Besar mana ni? Nombor 1, depa makan tahu lama mana? Kami makan ikan tu, buat stok, dapat tahan setengah bulan, tak habis. Mau boleh kat kita, tuan-tuan. PKP kalau takat 2-3 bulan, ikan ni kalau cukup. Berapa ratus orang makan ni? 300 orang makan. 300 orang makan, 1 ekor ikan boleh tahan 15 hari, tak habis. Tuan-tuan boleh imagine besar mana? Dalam sebahagian riwayat dia kata apa? Dalam sebahagian riwayat dia kata, bila pacak tulang dia, satu orang naik kenderaan boleh lalu bawah rangka tu. Rangka tu boleh lalu kat bawah dia. Punya rangka tu lalu kat bawah dia. Besar. Tu dia. Ikan apa ni? Ikan paus. Dan tuan-tuan jangan duk buat tak lalu pula. Jangan duk buat apa, kembang tekak lah, lan apa. Tuan-tuan tahu tak? Yahudi depa nak test Nabi. Dia pergi tanya dekat Rasulullah, betul engkau Rasulullah? Kalau betul engkau Rasulullah, Yahudi ni depa banyak information pasal depa ahli kitab. Depa ahli kitab. So depa banyak maklumat tau. So depa boleh test Nabi ni betul tak betul. Pasal depa dah baca Taurat, dah baca Injil depa semua kan. Depa tanya dekat Nabi. Pasal tu azab kubur yang cerita dekat Aisyah, wanita Yahudi tua. Wanita Yahudi mehabak kata orang dalam kubur kena azab. Aisyah tanya Nabi, Nabi kata betul Yahudi tua tu habak. Pasal dia dah dapat dah, Nabi Musa depa cerita dah, Nabi Isa semua dah cerita depa dah. So dia tanya dekat Nabi. Dia kata makanan apa first serve dalam syurga? First menu orang masuk syurga makan apa? Tuan-tuan bisa dengar ada ustaz-ustaz ada cerita tak? Dalam hadis bila kita masuk dalam syurga yang dihidangkan pertama kita akan jamah hati ikan paus. Hati ikan paus. Tuan-tuan tak boleh yang saya benda kelengkap dalam tak makan. Ni bukan cerita dunia, ni cerita masuk syurga. Saya benda-benda dalam hati limpah perut pun tak makan. Saya perasan jenuh nak cari makan lain. Dah masuk dalam syurga dia jadi tenggelam punca dah. Tak tahu nak kata dah. So kita akan makan hati ikan paus. So dia kata fa'akalna minhu nisfa syahr waddahana dahin. Dahin ni artinya depa buat minyak. Dahin. Depa buat minyak. Lemak tu depa buat minyak, depa sapu di badan. Untuk apa?
hatta thabat ilaina ajsamuna, sehingga jisim, sehingga kami punya tubuh badan ni jadi kuat, jadi kemah. Minyak dia tu, minyak kuat daripada lemak ikan tadi. Okey tuan-tuan, ni cerita ikan paus. Okey, apakah dan kita nak cerita? Okey, ada masalah. So kita nak pergi satu-satu ni. Kita punya note kita. Nombor 1 tuan-tuan. Boleh tak boleh makan ikan ni? Boleh tak boleh? Cerah lah. Kan? Boleh tak boleh tak tahulah, tapi dah makan dah setengah bulan. Kan? Okey. Kita semua umat Islam, terutama sekali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat beruntung. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita telah diberikan suatu keluasan oleh Allah, yang mana dalam hadis, apa sahaja binatang daripada laut halal untuk kita makan. Kuda laut, depa tanya dugong. Dugong boleh makan tak? Dugong bukan duyung. Dugong boleh makan tak? Boleh. Kuda laut boleh. Tikus, bukan tikus laut, landak laut ke apakah? Semua yang mana daripada laut, yang dia mari daripada laut, halal. Lebih menariknya, dia tidak perlu disembelih. Artinya apa? Kalau tak sembelih, kita panggil apa? Bangkai. Mayat tu perkataan Arab lah. Mayit. Apa makna mayit? Mayit tu artinya yang matilah. Maitah, bangkai. Bangkai asalnya halal ke haram? Haram. Kan tuan-tuan ada mengaji fiqh kan? Fiqh kita ada satu bab dia panggil al-at'imah, kitab tentang menceritakan bab makan minum. Ada cerita bab sembelihan, buruan, as-saidu, az-zabh, atau al-udhiyah, al-aqiqah, semua duduk dalam bab tu lah. Bab cerita bab makan minum ya. Kita tak boleh makan bangkai. Bangkai tu bahawa yang mati tak disembelih lah. Kan? Macam tuan-tuan kata ayam penyek tu, ayam kepok tu. Kan? Tu semua tak boleh makan pasal dia bangkai, kena sembelih. Tapi untuk laut, untuk hidupan laut, haiwan laut, halal. Tak payah sembelih. Ni ikan paus ni, dia terlompat, dia terdampar di pantai tu, depa tak pergi duk sembelih, apa mampus lah, mati lah. Jadi tuan-tuan, kan tuan-tuan sembelih termenung. Bismillah. Kita tak sembelih betul termenung, tak sembelih ikan, mana sembelih? Nak sembelih lagu pasal tu agama ni dia memudahkan, dia meraihkan kemudahan untuk kita. Tuan-tuan bisa tengok tak? Kita beli termenung 4-5 ekor nak makan 2 orang dah lah sembelih. Nu yang tarik pukat nu 3-4 tan nu nak sembelih celah apa? Sembelih 3-4 ekor mati, tahu bangkai tak? Dia kira dalam hukum syarak, terapung ke tuan-tuan, bom ke tuan-tuan, pukat ke lagu mana ke kan, tuba ke apa ke, dia mati kira halal lah, dia yang sembelih. Cuma sebahagian fuqaha di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata kita taklah diwajibkan sembelih, tak perlu sembelih, kita boleh makan lah bangkai, tak ada masalah kan. Pertama kerana mana dia macam ni, saya bincang bilah kat tuan-tuan kan. Satu dia kata kita tak boleh sembelih pasal macam mana kita nak sembelih, dia tak ada leher. Ni saya baca ni hak fuqaha bincang bilah dengan tuan-tuan kan. Ni nak bagi maklumat. Lah ni ustaz kami tahu dah memang bangkai apa semua. Tak, saya nak cerita maklumat. Ulama bincang apa? Satu, pasal apa tak boleh sembelih? Pasal dia tak ada leher. Tuan-tuan tahu tak? Di kalangan sebahagian ulama tu juga kata apa? Kalau binatang tu, laut tu menyerupai binatang darat,
dia menyerupai binatang darat, dia menyerupai lembu ke kebau ke, maka disunatkan juga untuk sembelih. Kacau. Disebut ni, saya baca ni apa yang ada dalam kitab lah yang disebut. Kita bersebut lah kan. Nanti tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat, oh memang kami bisa dengar dulu. Okey. Tapi saya sebut tadi tak payah sembelih. Tapi depa kata juga kalau binatang tu macam binatang darat, lembu ke apa ke, tengok-tengok naik macam kuda. Tengok-tengok naik macam lembu, ada leher ke, ada kaki ke apa. Binatang laut ni macam-macam jenis tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk nampak dua tu je termenung dengan kembung. Kan? Tu pun tertukar pelaling. Ni macam-macam. Okey. Bahkan tuan-tuan jangan terkejut. Duyung tu memang ada dalam kitab disebut. Memang duyung tu wujud di dalam perbincangan ulama. Cuma tuan-tuan, saya teringat mufti jawab, kalau jumpa duyung boleh tak boleh makan? Saya ingat kita tak payah makan apa. Kita menikah. Kita buat bini lagi untung. Tapi ada tak ulama bincang duyung? Ada. Boleh tak boleh nikah dengan duyung? Boleh tak boleh makan dengan duyung? Apa hukum hakam atas duyung? Ada dalam perbincangan di kalangan ulama. Ada disebut. Ada dalam kitab. Okey. Tapi tak payah cerita lah. Bila saya nak cerita, tuan-tuan pergi tangkap sekok mai duyung, bawa mai di masjid, kita bahas. Lagi tak jumpa, buang masa, buang karan kan. Okay. Kita pun tak boleh lama-lama. Okey. Kemudian para ulama bincang. Okey. Dia kata, yang ni dia logik, yang ni logik, yang ni masuk akal. Kalau binatang tu yang jenis mudah mati, tak payah duk sembelih. Biar dia mati ke diri. Itu lebih baik. Kerana apa? Kerana tak menyiksa dia. Okey. Sekarang tuan-tuan kena ingat Nabi wajibkan kita buat baik kepada haiwan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada kamu untuk berlaku ihsan, berlaku baik kepada manusia dan kepada semua makhluk. Apabila kamu nak bunuh, nak sembelih, sembelih elok-elok. Baru ni korban, tuan-tuan tengok macam mana, ada juga perangai tu. Sembelih depan-depan geng-geng dia, 3-4 ekor punya duk sembelih. Kan? Sembelih depan dia macam nak tunjuk tu. Hang tengok ni, sat lagi hang pula, hang siap. Macam duk pergi ni. Kan? Lepas tu saya pun tak tahu orang kita ni dalam SOP tak bagi ramai, dia pergi kromun lembu tu sampai lembu ni terkejut. Mai sampai 10 orang. Lembu besar mana? Lembu tu besar sikit pada kambing kan. Dia syok nak pembuh lembu kan. Ikat kok ni, tarik kok ni. Naik pula lembu, lah kali tahu dah. Lembu tu nari penat kita tengok empah letih. Sian lah kan. Dia pun power. Tapi saya nak habaq tentang kita kena ihsan. Ulama bincang, kalau ikan tu jenis mudah mati, jenis ikan tu memang naik atas darat, dia sak lepas tu dia mati, kita jangan duk katuk, kita jangan duk sembelih, kita jangan duk biar dia mati elok-elok. Sebab itu tuan-tuan, siapa-siapa yang rajin pergi mengai, kalau mengai nak makan boleh, kalau mengai saja-saja mengai tak payah. Pasal apa? Itu termasuk dalam perbuatan yang zalim, perbuatan menyiksa dia. Kalau nak makan tak apa. Kalau pergi mengai saja syok-syok, lepas tu tak ada nak buat apa, kontak rabik mulut kawan tu sedah dah. Kan? Tak boleh. Ulama ada tak boleh. Okey. Tang mana tadi kita? Kalau binatang tu jenis lambat mati. Ada ikan-ikan yang jenis lambat mati. Kita tangkap dia jenis liar. Macam ikan hawan. Hawan. Ni pasal kita satu Malaysia ni kena cakap bagi elok-elok sikit. Haruan. Ikan haruan ni dia jenis liar. Keli. Kan? Jenis liar. Mudfish ni. So tuan-tuan, ikan-ikan yang tahan lama ni kita sunat sembelih dia. Kita sunat sembelih dia. Pasal apa? Kalau kita biar di atas darat, itu termasuk dalam menyiksa dia. Kan? Pasal itu kadang-kadang kalau tuan-tuan tangkap ikan kawan ke ikan apa ke, tuan-tuan tak mau makan lagi,
Buaya jangan duk biar kering, duk berkodek. Dia pun lemah kan, tak cukup oksigen. Dia pun tak cukup oksigen kan. Jadi tuan-tuan buaya, jangan biar dia tak sisa. Pendek kata, pokok pangkalnya, jangan buat sesuatu yang menyeksa binatang tu. Allah haramkan perbuatan tu. Ya, ini juga cantik. Belangkah. Saya pun bisa tengok belangkah. Kan? Pitok tu atas api. Wallahu a'lam. Dari sudut hukum, harus kita makan dan kita bunuh dia dengan apa cara sekalipun lah. Cuma kalau ada kaedah yang boleh mengurangkan perkara-perkara yang kita anggap macam menyakitkan dia, kalau tak ada pilihan, dia kata ustaz, binatang ni memang kena cara macam ni yang sesuai, dan dia bukan boleh nak bunuh sebarangan, dia berbahaya, ada duri apa semua apa. Cara yang paling selamat dan paling mudah, yang paling elok, kita bakar dia. Okey, kerana itu kaedah yang paling elok. Tapi dia kata ada cara kita buang ni dulu ke, kepok mana ke, dia mati baru kita bakar ke. Kalau ada pilihan lain, maka kita kena kurangkan keadaan tu. Sebab itu ulama bincang tadi, walaupun tak gaduh sembelih ikan. Saya tuan-tuan akan tanya macam mana nak sembelih, tak apa, saya kita akan sebut macam mana ulama kata nak sembelih. Ulama kata kalaulah khususnya di kalangan ulama mazhab Syafi'i, di kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata kalaulah binatang tu memang dia tahan dolak, dia liat nak mati, elok-elok kita buat naik, kita sembelih cepat-cepat bagi dia mati cepat. Kerana bila dia mati cepat, dia tak terseksa. Tapi kalau dia dah lah mati lambat, kita tak buhayak pula, dia duk berkodek, dia duk bertarung ni, dia duk penat, dia duk ni terseksa ni. Ulama kata kita seolah-olah menyeksa dia. Dia kata pula, sambungan pada soalan pakcik tadi bagus. Keli mana nak boleh bersiang tak ketawa halah, kita kena pegang pagi segala sedar. Katok bagi dia ketahuan. Katok pula bukan boleh. Katok sekali katok dia dok kodek lagi kan. Bersiang tak ketawa dia sengat kita. Boleh lah kita nak katok kerana ada keperluan. Macam mana tuan-tuan nak buat? Nak pergi duk usah, duk elok-elok nah, jangan duk kodek tak wahala nah. Jaga kelaku sikit. Sak kena kita, pi tak covid kena sengat. So kita kena katok. Katok pula, katok betul-betul lah, jangan katok main-main. Ini dia suruh cucu dia habis katok tak? Cucu pun pak kena luka sikit, pak luka sikit, pak luka sikit. Kawan tu sampai hilang dah, muka berdemen dah. Dah berdemen kata ceruk dah. Kan? Dah kena lanyak dah, pukul buat main pula. Baru tuk main pam sudah mati. Yang tu tak boleh lah. Maksud kita pukul tu pasal tu, tuan-tuan belajar kan. Bila katalah lembu lari, kita nak sembelih tak boleh. Contoh lembu tu lari-lari jatuh tak mana tu, kita nak sembelih tak boleh. Kita boleh bunuh dia dengan apa cara yang mematikan dia dengan cara yang paling cepat. Ni mu jatuh dalam parit ke, jatuh dalam apa, tuan-tuan nak pergi turun, nak pergi pegang, nak pergi sembelih, nak pegang marik halkum zelat-zelat, tuan-tuan tak naik, dia naik. Tengok-tengok mana dia haji kita turun nak sembelih, tengok-tengok lembu tu kuil apa kenjui ni. Haji tu kena serangan jantung mati lah tu. So dia yang pentingnya apa? Dalam Islam kalau tuan-tuan pergi tengok slaughter, penyembelihan. Tuan-tuan pergi tengok apa dia ni, apa? Rumah-rumah penyembelihan di luar negara ataupun di setengah-setengah tempat. Depa guna stunning deaths ataupun elektrik ataupun pistol. Boom bagi dia. Ini semua tuan-tuan selari dengan Islam. Pasal apa? Kerana bila dia sembelih ataupun bila kita bunuh dia dalam keadaan dia tak sakit, bersih, tertib, elok. Nampak? Okey. Nampak? Walaupun mereka tu kafir, tapi dari sudut adab tu selari dengan tuntutan syarak. Nampak? Okey. Pasal tu dalam Islam, kalau tuan-tuan tengok dalam Islam pun tengok hukuman-hukuman Islam, semua bersifat menjaga kehormatan binatang, nak sembelih bagi tajam, pisau dan sebagainya. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, so kita kena bagi jelaslah. Allah telah menghalalkan melalui hadis Nabi SAW ni,
Nabi kata dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai, iaitu belalang dan ikan. Ikan dan belalang. Belalang pun tuan-tuan tak payah sembelih, terus tangkap, goreng. Sedap. Buat belalang goreng ke, buat ni ke apa ke boleh. Manakala dua jenis darah yang juga dihalalkan, iaitu hati. Hati itu darah. Tuan-tuan duk makan hati kan. Apa lagi? Limpa ni paru lah kot. Kan? Yang tu darah tau, darah. Boleh makan. Itu boleh makan. Ataupun darah yang mengalir tu, yang darah haiwan apa semua tu, yang tu tak boleh lah. Okey. Ikan dan belalang tidak perlu kepada sembelihan kerana kedua-dua bangkai ini adalah halal lagi suci, seperti yang tersebut di dalam hadis yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan kata para ulama sepakat kedua-duanya halal. Ini mudah untuk kita lah, kan? Memudahkan untuk kita. Jadi apa saja dalam tu, udang, ketam, sotong, apa semua tu, dia mai je tuan-tuan makan. Cuma ada sikit perbincangan tentang haiwan dua alam. Ini ada dalam sebahagian mazhab tak ada lah. Seperti penyu. Penyu ni di sisi fuqaha mazhab Syafi'i dia tak boleh bagi makan lah, sebab dia binatang dua alam yang boleh hidup di air dan boleh hidup di darat. Walaupun dia mari daripada laut, tetapi dia binatang yang ada satu kategorinya dua alam. Bukan kata binatang saja dua alam lah, orang pun banyak dua alam. Jantan tak tentu, perempuan pun tak tentu. Yang ni pun haram juga. Okey. Nampak? Dia berkata, macam mana cara nak sembelih? Yang besar tadi. Al-Imam Nawawi kata, di sisi mazhab kami, kalau ikan tu besar, payah mati, pi sembelih bagi dia mati cepat. Macam mana cara nak sembelih dia? Masuk apa tu? Okey, ada. Cara nak sembelih dia, di kalangan para fuqaha, maka kata potong di bahagian hujung atau ekor dia. Potong di bahagian hujung atau ekor dia. Wallahu a'lam. Ini pandangan sahajalah, tak ada nas. Kesimpulannya apa? Mana-mana bahagian yang paling mudah dan cepat mematikan binatang itu, maka itulah kaedah yang tepat untuk kita sembelih. Dia tak macam binatang darat yang kita kena putuskan dua urat, yang kena bagi betul-betul urat makan dengan urat menyawa tu kan, halkum dengan marik itu putih betul, kena biar dia bagi mati elok. Yang ni tak, tang ekor boleh, tang kepala boleh, tang perut boleh. Janji bila kita potong tu, dia cepat mati dan tidak menyiksa dia. Sampai tu halusnya agama, rahmatnya agama. Dia tak bagi kita seksa bukan sahaja manusia, hatta haiwan pun kita kena raikan dia punya kesakitan dia. Okey. Nampak tuan-tuan? Lagi yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Asal pada setiap sesuatu adalah halal. Sebab itu sahabat, itu first time mereka tengok ikan besar tu. Jadi tuan-tuan kalau tanya saya, tuan-tuan pi memburu di hutan ke, tuan-tuan pi mengai di mana-mana ke, tuan-tuan jumpa satu binatang tak pernah nampak, tuan-tuan nak telefon saya tak ada line, nak boleh makan tak boleh makan, pi berburu tengok binatang ni, kaki dia 5, ekor dia 6, binatang apa ni? Nak kata kancil tak kancil, kuda tak kuda. Maka dalam agama asal pada sesuatu halal untuk kita makan, kecuali yang dinyatakan. Babi apa semua tu tak boleh lah. Tapi kalau kita jumpa apa-apa diluk ke yang pelik ke apa ke, asalnya kita boleh makan. Kita boleh makan lah. Asalnya kita boleh makan. Ini mudahkan kita. Kan? Okey tuan-tuan. Hadis ini memberikan banyak pengajaran kepada kita, pengorbanan sahabat, kemudahan Islam, dan yang paling penting tuan-tuan tengok, ketika saat sukar, susah itu Allah hantar pertolongan dia. Jangan pernah kecewa dengan Allah.
Saya nak relate dengan keadaan kita sekarang yang susah, yang diuji, kritikal, dalam detik-detik yang sangat mencabar. Jangan pernah putus asa. Pertolongan Tuhan itu ada. Cuma mungkin belum masanya untuk sampai pada kita. Allah akan tolong kita. Kita jangan kecewa dengan Allah. Itu apa yang boleh kita ambil daripada cerita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.